Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang kita dapat bersama-sama pada pagi ini menyambung perbincangan kita. Itulah menyambung apa yang telah kita mulakan pada perbincangan kelas yang lepas. Kita telah mulakan perbincangan tentang perkara yang paling besar yang dibincangkan oleh ahli kalam, yang menjadi punca kepada apa yang menjebakkan mereka ke dalam terpaksa menafikan sejumlah sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, iaitulah untuk mengisbatkan atau untuk mensabitkan, membuktikan kebaharuan alam. So itu adalah main point mereka. Sebab mereka kata kaedah yang mereka ini adalah huduthul alam ini. Sebab dalil yang mereka pakai, dia kata likulli hadithin muhdith, al-alam hadith. Jadi mukadimah pertama dia kata likulli hadithin muhdith, setiap kejadian baharu, setiap kejadian yang baru jadi, dulu tak ada, sekarang ada, mestilah ada pembuat, pembaharu yang melakukan. Al-alam hadith, alam baharu ada, dulu tak ada, sekarang ada, kan? Jadi natijah yang kita dapat apa? Al-alam lahu muhdith, ya? Jadi alam ini ada pembuatnya. So dengan itu dia kata kita dapat membuktikan kewujudan Tuhan. Dan dalil ini secara asasnya tidaklah ada masalah. Betul lah tu, kan? Dia maksudnya inilah dalil di antara dalil kewujudan Tuhan. Walaupun ahli kalam dia hadkan ke dalil ini saja, yang dalil hudus. Tetapi isunya adalah, okey, pada premis yang pertama ini tidak ada masalah. Dari segi ini adalah, kita kata dia adalah muqaddimah yang bersifat daruriyah, ditanggapi oleh akal secara badihi, secara permulaan. Maknanya kita daripada kecil, sebelum mak pak kita ajak kita bercakap pun, kita dah tahu kalau ada something berubah, mesti ada yang ubah, kan? Kalau mainan kita letak di penjuru sana, tiba-tiba dia main duduk penjuru sini, kan? Kalau mak kita habaq kata dah mainan tu jalan sendiri, mampu kita tak percaya kalau dia bukan robot dan sebagainya, kan? Mestilah ada benda yang menyebabkan dia bergerak. So ini maksud kita kata mukadimah ni tak ada siapa boleh ingkar. Walaupun zaman sekarang bila kita bincang nanti tentang etis, ya memang etis akan cuba masukkan syubhat pada ini, tapi ini safsatah. Tapi mukadimah yang kedua, al-alam hadith, ini juga sepatutnya, ya, sepatutnya di sisi orang Islam ataupun di sisi orang yang waras, ini juga adalah daruriyah, bahawa alam ni dulu tak ada, sekarang ada, kan? Kerana kita tahu kita dulu tak ada, sekarang kita ada. Apa makna alam? Alam ni ialah himpunan benda-benda yang kita nampak je. Diri kita sendiri, pakaian kita, rumah kita, meja ni, kan? Bangunan yayasan taklim ni, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan ni lah alam. Dan kita tahu bahawa setiap juzuk alam ini dulu tidak ada, sekarang ada. Kita tahu dulu bangunan yayasan taklim ni tak ada, sekarang ada, kan? Kita dulu pun tak ada, mak kita dulu pun tak ada, pak kita dulu pun tak ada. Lepas tu kita dah, kemudian ada, kemudian wujud, kan? Pakaian kita dulu tidak ada, sebelum dibuat, dijahit, lepas tu ada. Dan jadi setiap
perkara yang ada dalam alam ni, yang disaksikan, alam musyahad ini, dulu tidak ada, sekarang ada. So kesimpulan yang kita dapat, alam ni dulu tak ada, kemudian dia ada. Tetapi di sisi ahli kalam, masalahnya di sisi ahli kalam, dia kata muqaddimah ini adalah nazariyah. Nazariyah maknanya so yang ni dua-dua tidak ada masalah, ahli kalam, ahli hadis sepakat. Maknanya muqaddimah yang kedua ini ada khilaf di antara ahli hadis dengan ahli kalam. Sekarang ahli kalam kata muqaddimah bahawa alam hadis, alam ini dulu tidak ada, sekarang ada. Ini nazariyah, ini perlu dibuktikan. Kita kena cari bukti. Kita kena cari bukti kepada muqaddimah ini, supaya dia boleh dapat, so equation ini akan dapat plus. Jadi equation ini akan dapat betul lah, alam lahu muhdith. Okey, untuk kita tegakkan kita punya hujjah ini. Okey. Jadi pada perkataan al-alam hadis, alam ini baharu, di sinilah jadi persoalan. So di sisi ahli kalam, mereka perlukan pembuktian. Okey. So bila berkata ini adalah nazariyah, maka perlu kepada adillah, kepada dalil. Apa dalil alam ni? Dulu tak ada, sekarang ada. Dan mereka pula maksudkan alam, ya, perkataan alam di mereka ialah alam secara keseluruhan. Maksudnya the whole universe. Mereka nak kata bahawa universe ni dulu semuanya tak ada, bukannya setiap satu juzuk partikel alam ini. Partikel alam ni kita sebahagian daripada partikel. Setiap seorang kita ni adalah satu partikel daripada yang membentuk namanya alam. Sedangkan alam ni adalah isim kulli yang merujuk kepada apa yang kejadian yang berlaku di bawah daripada arash. Kan? Itu adalah alam. Al-alam kullu ma siwa Allah, apa saja yang bukan Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala, alam lah ke arash dan ke bawah. Okey. Jadi kita kata setiap juzuk alam, syurga, Nabi bagi tahu syurga dulu tak ada, kemudian Allah cipta. Neraka dulu tak ada, kemudian Allah cipta. Malaikat pun sama. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma qad wusifa lakum. Diciptakan malaikat daripada cahaya, diciptakan jin daripada api yang menjulang-julang, Adam daripada apa yang telah disifatkan kepada kamu, itu tanah dan air. Ya, jadi manusia ada permulaan, jin ada permulaan, malaikat ada permulaan, Tuhan berkata syurga ada permulaan. Ya. Jadi setiap perkara dalam alam ni, dalam syarak, kalau kita tengok dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi benda melainkan ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan makna diwujudkan, dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. So dari sudut itu kita jelas. Tetapi dari sudut maksud bagi mereka ini, bila disebut alam hadis, okey, di sini kita akan bertemu. Okey, ahli kalam dia akan bertemu dengan ahli falsafah. Okey, ahli falsafah tidak setuju dengan dalil ini. Ya, sebab mereka kata al-alam bukan hadis tetapi mungkin. Kan? Sebab itu Ibn Sina akan berhujah tentang kewujudan Tuhan. Dia kata al-mawjud imma wajibun wujuduhu wa imma mumkinun wujuduhu. Ini dalil Ibn Sina. Okey, dia kata alam, bukan alam, benda yang wujud. Apa yang wujud? Sama ada wujudnya wajib atau wujudnya mungkin. Wajib maknanya tidak dapat, tidak mesti ada. Tak tergambar pada akal, dia tak boleh, tak ada. Dia panggil wajib akli. Dan mungkin maknanya benda ni boleh jadi ada, tak ada.
Tetapi mungkin di sisi Ibn Sina dia nak kata, mungkin ialah apa yang wujudnya bergantung dengan wajib. Dan wajib wujud dia tak bergantung dengan yang lain. Ini dia panggil dalil the ontological proof. Dalil ontologi Ibn Sina. Walaupun tadi ada banyak tu ni, tapi ini dalil Ibn Sina. So Ibn Sina kata selama mana wujud, maksudnya wujud terbahagi kepada wajib dan mungkin. Okey. So kalau alam ini wujudnya berhajat kepada pentadbiran. Sebab apa dia nak balik kepada dalil Aristotle tadi, bahawa alam ni dari segi wujud dia memang ada, sedia ada, tak ada permulaan. Jadi alam bukan hadis, alam qadim. Di sisi Ibn Sina, alam secara hakikat dan perkataan beliau, alam ni qadim macam Tuhan. Maksudnya wujud alam dengan Tuhan wujud serentak. Ada Tuhan, ada alam. Tak boleh terlewat daripada Tuhan. Jadi kalau dah macam itu, jadi dari sisi ahli falasifah, ini adalah hujah al-falasifah. Ibn Rushd pun sama ke Ustaz? Sama. Ibn Rushd pun sama, tapi Ibn Rushd tak masyhur dengan dalil. Jadi Ibn Rushd akan kata alam ni qadim juga. So di sisi mereka, al-alam qadim. So ahli falsafah secara asalnya ini adalah pandangan mereka. Sebab ini adalah pandangan al-muallim al-awwal, Aristotle, the first teacher. Jadi kenapa dia kata alam yang qadim? Macam kita sebut, jauhar bagi mereka sentiasa ada, tak boleh tidak ada. Yang baharu itu ialah awal, sifat alam ini yang berubah-ubah. Tapi alam ini secara asalnya tak pernah tidak ada, sentiasa ada. Yang berlaku adalah perubahan pada bentuk dan ciri-ciri yang sahaja, sifat-sifatnya. Sebab tu Aristotle kata alam kita ni dia panggil alamul kauni wal fasad, generation and degeneration. Jadi maknanya alam ni dia berubah, dia bertukar bentuk, tapi dia tidak pernah ada satu poin dia tak ada. Okay, so di sisi ahli falsafah, alam qadim pada zaman qadim, zamaniyan. Dari segi zaman dia tidak ada mula, maksudnya dia sentiasa ada dengan Tuhan. Walaupun dari segi zat dia adalah mungkin di sini maknanya dia perlu kepada Tuhan, pasal Tuhan adalah al-illatul ghaiyah al-ula, the first cause yang menjadi punca pergerakan alam. So Tuhan adalah al-muharrikul awwal alladhi la yataharrak. So makna qadim di sisi dia ialah al-muharrikul awwal alladhi la yataharrak. Itu makna wajib sunat-sunat tersebut. Maksudnya dia adalah penggerak yang menjadi punca kepada berlakunya perubahan, tapi dia sendiri tak berubah. Tanpa bergerak, dia tak bergerak. Mungkin ialah yang mutaharrik ni, yang mutaghayyir. Okey, yang berubah-ubah bentuknya. So itu, jadi perubahan ini perlu kepada punca. Puncanya ialah perubahan itu ialah harakah ishqiyah, syauqiyah, pergerakan yang bersifat cinta kepada Tuhan. Kan? Jadi maksudnya dia kata pergerakan alam ni dia kena macam tu lah. Dan seterusnya, kan? Dia kena ada paksi yang dia berpusing di diri dia, kan? Jadi Tuhan ni titik tengah ni, kan? Jadi sebab tu Hadasnya kata the perfect motion ialah in a circle, dalam bentuk bulatan. Okey. Jadi alam ni mesti bergerak dalam bentuk ini. So bila saintis buat model kosmologi pun dia pun akan letak macam ini, kan? Dan bila nak ibadat kepada Tuhan, mesti menari pusing macam ni lah. Faham tak? Jadi kalau tengok dia pusing-pusing tu, fahamlah sebab apa. Pasal ini adalah al-muharrikul Tuhan, dia tak bergerak. Jadi kita yang bergerak. Semakin, cuma kalau pergerakan tu daripada luar ke dalam, dia makin dekat dengan Tuhan. Dia kalau bergerak pada luar ni ke dalam, jadi dia lama-lama dia makin dekat dengan Tuhan. So the motion is ke arah sini, ke arah dalam, ke dalam. Mungkin dia nak pergi ke Tuhan, menuju Tuhan. Okay?
Jadi maksudnya kita dalam ibadat ini motion kita. Walaupun asalnya alam ni daripada Tuhan keluar dari segi wujudnya. Itu kita akan bahas nanti. Tapi point dia ialah dia nak kata Tuhan adalah the source of motion, punca pergerakan. Dia adalah the mover. Tetapi dia sendiri tidak bergerak. Tidak ada yang menggerakkan dia, jadi dia adalah bersifat tidak bergerak. Okey. Kemudian ahli kalam ini adalah cabaran yang mereka nak jawab, especially oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi dia kata, kalau macam ini kita perlukan bukti alam ini hadis. Maksud dia nak kata alam ini hadis ialah al-jawahir, jauhar. Itulah atom. Mesti kita kena kata ataupun monad. Ya, kita kena kata jauhar ini adalah hadis. Okey. Jadi di sini akan datang kaedah kan. Siapa nanti minggu depan nak tengok Ustaz Salman debat tak faham pula kan. Ini pada sembang apa tak faham apa. Okey, jadi al-alam hadis dia kata ma la yakhlu 'anil hawadith fahuwa hadith. Ni. Jadi dia kata apa yang tidak sunyi daripada kejadian-kejadian baru menimpa dia. Ya? Benda yang sentiasa tak lekang daripada timpa kepada dia perubahan, benda baru. Sekejap dia duduk sini, sekejap dia berubah main sini, sekejap dia bercakap, sekejap dia diam, sekejap dia buat, sekejap dia tak buat. Sekejap dia turun, sekejap dia naik. Pergerakan ini kalau sentiasa ada pada sesuatu benda, maka benda itu adalah baharu. Maksudnya dari segi itu kita dalilkan dia bahawa dia adalah baharu. Okey. So ini tonggak untuk membuktikan alam ini hadis. So dia kata kita dapati alam ni la yakhlu 'anil hawadith al-muta'aqibah al-mutaghayyirah. Kita dapati alam ni sentiasa dalam in a state of flux, dia sentiasa berubah, in motion, sentiasa berubah, berpindah, berubah rupa, berubah bentuk, ya, manusia itu sendiri. Jadi apa saja bentuk perubahan, bentuk pergerakan, ini adalah dalil bahawa dia adalah baharu. Okay. So majority ahli kalam puas hati dengan dekat sini. Tetapi datang cabaran daripada ahli falsafah. Ahli falsafah kata, bagaimana jikalau al-hawadith, tapi kalau kita kata al-hawadith la awwala laha. Ini soalan besar ni. Tapi dia kata macam mana sebenarnya kalau perubahan ni tak pernah berhenti, never stop, dia adalah bersifat infinity ke belakang. Maksudnya tidak ada masa, tidak ada mula. Kita tak tahu sampai bila-bila. Alam ni sentiasa berubah-ubah dan akan terus berubah ke depan. Sebab ahli kalam, kita tanya ahli kalam, ahli falsafah kata kami nak tanya apa? Bila dah jadi kiamat, kita masuk alam akhirat, syurga dengan neraka nanti mustah ke tak mustah? Ataupun dia kekal abadi? Kalau apa kata syurga kekal abadi, maknanya event yang berlaku dalam syurga tidak ada berhenti. Dia akan terus berubah. Betul tak? Bila kita makan ayam, tak lagi makan ayam baru, rasa lain pula. Kan? Tak lagi kita makan burung baru, datang burung baru, burung tu rasa lain pula. Minum ayak pun sama. Ayak sejuk, cedok 10 kali 10 rasa. Kan? Dia takkan sama dengan yang mula. Kan? Jadi perubahan ni sentiasa akan berterusan berlaku dalam syurga dan neraka, azab tak putus. Kalau masa depan, maksudnya kejadian selepas daripada kemustahalan ni, syurga neraka, kejadian dia dan syurga neraka ni alam ke bukan? Alam. Bahagian daripada alam. So makna dia kata alam tidak ada sudah, tidak ada hujung. Alam tidak ada titik hujung, tidak ada end. Jadi kenapa dia mesti ada beginning? Kalau alam is endless, if the events
of the universe is endless. Dia tidak ada perwujudan. Dia adalah infinite progress to the future. Kenapa kita menafikan infinite regress to the past? So kenapa you kata alam mesti ada satu titik, sebelum tu tak ada apa, void, kosong. Macam dalam ayat Bible, in the beginning there was nothing. So ahli falsafah akan cabar perkataan ini, in the beginning there was nothing. Dan dalam hadis Nabi kata, ayat yang dalam Bible tapi kita dapati dalam hadis, Nabi kata, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah itu telah pun ada, sedangkan tiada sesuatu sebelumnya. Tapi ahli kalam kata, ahli falsafah kata, tak boleh, kan? So di sini ahli kalam akan ada stand yang berbeza. Jaham dan Safwan akan kata tak. Macam mana ada beginning, dia akan ada di end. Macam mana alam dia ada mula, dia ada sudah. Akhir sekali syurga dengan neraka semuanya akan musnah, dan Tuhan akan balik menjadi esa seperti mana dia. Seperti mana ketika dulu dia ada, tak ada apa-apa, akan balik kepada dia lah biasa yang ada, tak ada apa-apa. So Jaham bin Safwan kata alam ni akan musnah, akan habis, syurga neraka akan dihancurkan oleh Tuhan. Abu Hudzair Al-Allaf kata tak. Walaupun syurga neraka tu kekal, dia punya zat dia, dia punya jauhar dia, dia punya hayula dia, tapi pergerakan akan habis, arat akan habis. Jadi kita duduk dalam syurga nanti, kita semua kah kejung. Sampai satu masa tak bergerak dah, kan, habis, tak ada, berubah dah. Jadi Tuhan akan berhenti daripada mencipta. God will stop from creating. Kan. Dan ahli Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan sebahagian ahli hadis, Kulabiyah dan sebahagian ahli hadis akan kata, kita kata alam dari segi penghujung tidak ada hujung. Saya dah nas kata, kami ikut nas. Tapi nas kata alam ada awal, tapi kata alam ada awal lah. Selesai masalah pasal Asy'ariyah Maturidiyah masih lagi pegang dengan Quran dan Sunnah. Tak, dia boleh jawab macam tu, kan? Dan kadang-kadang mereka terpaksa ambil stand, dia kata nak buat macam mana dah, nas kata kami tak payah lawan, kan? Dan Ibn Taymiyah tak puas dia. Dia betul-betul berhati. Pasal kalau you cakap macam itu, maksudnya you kata, okey, kami kata alam ada mula pasal nas kata. Walaupun dari segi akal alam patutnya tak ada mula. Ini Ibn Taymiyah tak boleh terima. Ini sudah melampau Ibn Taymiyah. Pasal apa melampau? Pasal ini akan mengisbatkan ta'arud di antara wahyu dengan akal. Itu poinnya, kan? Sebagai ahli sunnah yang layman, kita mungkin tak rasa. Kita kata, dah das kata, kita ikut je lah, kan? Apa masalah? Tapi Ibn Taymiyah kata ada masalah. Pasal sekarang you menjadikan nas tidak membawa kebenaran yang menyeluruh. Dia mungkin kebenaran relatif. Maksudnya di sana ada percanggahan dari segi akal dengan wahyu, kan? Jadi Ibn Taymiyah takkan setuju dengan pendirian yang akan diambil oleh ahli hadis dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ibn Taymiyah akan cabar pendirian ini. Baik. Jadi di sini datang masalah. Jadi kalau al-hawadith ma la yakhlu 'an al-hawadith huwa hadith. Tapi kalau hawadith ini la awwala laha, tidak ada keawalannya, sentiasa berubah daripada dulu. Jadi ahli kalam, ahli falsafah kata, so maknanya alam qadim lah juga. Kan? Kalau dah dia tak pernah berhenti berubah, the motion never start. Dia sentiasa, the motion is always there, without any beginning, kan? Jadi macam mana? Tidak, kamu tak boleh buktikan apa nama alam ini baharu, okey? Dan persoalan yang lebih besar daripada itu ialah, okey,
Kalau you kata alam ni ada mula, hadis. Sekarang Tuhan. Tuhan sifatnya apa? Fa'alun lima yurid. Maha membuat apa yang dia kehendaki. Okey, Tuhan Maha membuat apa yang dia kehendaki. Tuhan Al-Khallaqul Alim, Maha mencipta lagi Maha mengetahui. Ahli falsafah kata kami nak tanya apa ahli kalam. Bila Tuhan mula start buat? Oh, ini persoalan besar. Kan? Takkan Tuhan start pula? Kan? Kalau kita kata alam ni ada begini, maknanya sebelum alam ni ada, Tuhan belum mencipta. Jadi kalau dia belum mencipta, macam mana dia jadi pencipta? Soalan dia rumit, kan? Tapi kalau Tuhan itu memang sentiasa sedia adanya dia mencipta, jadi betul lah kami kata, you sila kata, betul lah tu kami kata alam ni kali macam Tuhan. Pasal dia dengan Tuhan tak boleh terpisah. Tuhan ada Tuhan terus cipta. Mana boleh Tuhan tak buat apa, duduk diam atas kejung gitu, kan? Jadi ahli falsafah ni sini nak kata, dah hampa nak kata ahli kalam, hampa nak kata Tuhan ni awal-awal duduk kat kejung gitu kan? Contoh kata gitu kan. Jadi ahli kalam pun tersentak lah, kan? Kita nak kata lagu mana ni? Kan takkan kita nak kata Tuhan duduk kat kejung, kan? Masalah juga. Kan, maksud dia la yataharrak bukan makna kat kejung. Dia tak bergerak, tapi dia tak gerak. Tak tahu lah macam mana. Tu pemikiran ni pula kita tak payah. Tak tahu pemikiran kata tak betul. Kan? Main dia. Jadi ini cabaran yang diberi kepada ahli kalam. Dan ahli kalam sekarang tugas dia apa? Dia kena pertahankan hadis Nabi SAW. Kana Allah wa lam yakun syai'an qabla. Dan dalam masa yang sama dia kena defend ayat Quran juga, fa'alun lima yurid. Kan? Sebab sekarang kita ada nas satu lagi, qala Allah Taala fa'alun lima yurid. Kan? So sekarang di sisi ahli falsafah, dia kata kat ahli kalam, so macam mana hampa nak damaikan dua nas ni? Kan? Dan lebih dahsyat lagi, nas ni kemudian nak dipadankan dengan akal. Kan? Jadi mana satu yang hampa nak takwil? Dan ahli kalam melihat tidak ada jalan untuk kita pertahankan kewujudan Tuhan, melainkan kita kena kata alam ni hadis. Kalau kita kata alam ni tidak hadis, alam ni qadim, Tuhan tidak ada function, melainkan function ini, center of the circle. Kan? Jadi Tuhan hanya duduk di tengah-tengah dan alam duduk keliling dia, tanpa dia buat apa-apa. Macam Kaabah batu di tengah, kita dah pusing tawaf dia. Kan? Kaabah bukan Tuhan, Tuhan bukan Kaabah. Kaabah bukan ada power. Ada power? Kan? Kalau Mentah datang ketuk ambil batu dia pun, dia tak boleh buat apa, dia duduk kat kejam itu saja. Kan? Itu Umar bin Khattab bila nak Hajar Aswad, dia kata apa? A'lamu annaka hajar. Aku tahu hang ni ketuk batu je. La tanfa' wa la tadur. Hang tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu ma qabbaltu. Kalau tak kerana aku tengok Nabi cium, aku tak cium. Kan? Bukan ada apa pun. Kan? Syiah mai ketuk pecah dia, ambil lari pergi Bahrain. Sampai lah tu ada lagi serpihan hak Uthmaniyah curi balik pergi Turki. Dia tak jalan balik main Kaabah pun. Kan? Kaabah pun tak boleh cekau ambil dia. Kan? Bukan macam orang sufi kan? Lagi sampai Kaabah hilang. Oi, Kaabah pergi tawaf Nabi atas ada dia. Oh, lemah gitu. Jadi poin kita adalah sekarang macam mana kita nak pertahankan nas-nas ini dan juga akal dalam masa sama supaya tidak jatuh, tidak runtuh. Sebab sekarang ini sudah bertembung. Okey. Jadi di sini Asy'ariyah akan ambil satu mauqif. Dia kata kita kena
ada di sini imtina' tasalsul al-hawadith. Kita kena ada terhalangnya berterusan kejadian baharu di masa hadapan. Tasalsul hawadith ila ke masa belakang, ila al-madhi. So kita kata infinite regress to the past adalah impossible. Berbeza dengan infinite progress to the future. Itu possible, dia kata. Okey. Tapi masalah ni akan menyebabkan akan ada dua jawapan daripada ahli kalam. Jahmiyah, dia kata ya, Tuhan pada asalnya Tuhan bukan pencipta. Jahmiyah dia ambil senang. Dia kata ya, Tuhan sebelum dia mencipta, dia bukan pencipta. Dia tidak bernama Al-Khaliq. Dia tidak ada fi'il, dan dia tidak ada ilmu pun sampai dia mula mencipta. Jadi Tuhan hanya berhak dapat nama Al-Khaliq bila dia mencipta. Sebab tu Jahmiyah nanti kata nama Tuhan adalah makhluk. Bukan makna makhluk bagi, tetapi bila Tuhan mula mencipta, Tuhan ciptakan bagi dia nama Al-Khaliq. Ini yang sebab itu nanti Abu Ja'far At-Tahawi akan sebut di dalam matan akidah dia. Itu perbincangan dia sebenarnya, kenapa dia sebut macam itu. Lahu ma'na rububiyyati wala marbub. Dialah yang ada sifat rububiyah walaupun belum ada makhluk. Sebab nak jawab syubhat Jahmiyah ini. Walaysa ba'da an khalaqal khalqa istafada ismul khaliq, istafada ismal khaliq. Bukanlah setelah dia mencipta baru dia dapat nama Al-Khaliq. Sebab Jahal dan Safwan kata tak, Tuhan tidak nama pencipta, tapi dia sebelum dia mencipta tak nama mencipta lah. Kata Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sebagai ahli hadis, masuk Abu Ja'far Tahawi dan sebagainya, beliau kullab, dia kata Tuhan ada sifat mencipta, ada sifat mencipta, dia adalah Al-Khaliq. Tetapi ketika sebelum masa dia cipta alam tu, alam ni mustahil wujud, mumtani'ul wujud. Dia bukan mungkin, dia mumtani'. Okey, kita hukum akal. Tentang sesuatu kejadian, sama ada dia adalah wajib, sama ada dia mungkin, atau dia adalah mumtani'. Benda yang impossible takkan berubah jadi possible. Apatah lagi mesti, wajib. Tidak dapat tidak mesti ada. Kan? Mungkin takkan berubah jadi wajib, wajib takkan berubah jadi mungkin. Ini tidak boleh bercampur. Ini adalah benda yang mutadaddah, yang berlawanan. Jadi macam mana you kata alam ni sebelum dia wujud, dia mumtani', dia mustahil pada akal untuk wujud. Tiba-tiba duduk tak duduk, tak semena-mena, dia berubah daripada mumtani' jadi mungkin. Dan kemudiannya dia menerima wujud min ghairihi, dia menerima wajib wujud daripada Tuhan dari segi bila dia dah ada. Dia wajib dari segi adat, walaupun bukan dari segi akal. Jadi perubahan ini mustahil. Dan ini dah berlawan dengan hukum akal. Jadi kita, adakah dalam rangka untuk kita memenangkan nas? Okay. Sekarang Asy'ariyah melihat, tak apalah walaupun kita lawan hukum akal, as long as kita bertahan Quran dan Sunnah. Kan ini yang kita nak ikut. Kan? Tidak? Pahaman Asy'ariyah bahawa kod manapun yang kita nak kena defend ialah Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa cakap benda yang tak masuk akal. Yang penting dah Tuhan kata, Rasul kata. Kan? Dan ahli hadis pun dengar Asy'ariyah cakap itu, dia kata betul lah tu kan. Takkan kita nak lawan nas. Okey lah tu. Kan? Tiba-tiba datang Ibn Taimiyah dia kata tak betul. Tak betul jawapan ni, salah ni. Kan?
Mana boleh you korbankan akal kerana nas atau nas kerana akal? Kerana kalau salah satu you korbankan, you korban dua-dua. Kan? Sekarang you sudah sekarang implikasi dia, you kata Tuhan bercakap sesuatu yang tak masuk akal. Boleh kan kata lagu tu? Kan ini cabaran yang Ibn Taimiyah akan bawa kepada ahli hadis dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kan? Macam mana hampa selaku ahli hadis duk hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim pagi petang siang malam? Tak mau buat bid'ah itu, bid'ah ni semua tolak. Hampa Asy'ariyah Maturidiyah pagi petang lawan Mu'tazilah. Tiba-tiba apa kata dalam Quran, dalam hadis, Tuhan ada cakap, Nabi ada cakap, benda hak tak masuk akal. Boleh tak? Ini saya kata mustahil. Sebab akal siapa cipta? Tuhan. Yang ni siapa cakap? Tuhan. Fa'al li ghairi Tuhan cakap. Yang bagi kita maklumat bahawa alam ni hadis, kemudian alam ni tak mungkin daripada mumtani' jadi mungkin. Ini semua yang maklumat yang ada akal ni. Siapa ajak? Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa ajak? Tuhan ajak. Takkan Tuhan bagi kita information yang bercanggah kot? Maksudnya Tuhan sudah masukkan kepada kita ni dua program yang bercanggah. Dia masuk Windows dengan Linux sekali dalam tu. Dia lawan. Tak boleh lah tu. Kan? Tak jadi. Tak betul. Kan? Kerana al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Tuhan. Mana kebenaran? Tuhan kata, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Percanggahan hanya boleh datang daripada bukan Tuhan. Tuhan tak datang daripada benda bercanggah, benda lawan. Jadi kalau hang kata, oi, nas kata kita kena terima lah, tak kira lah akal kata macam mana pun. Kita yang kata ni mahu. Tak betul. Kan? Ya ahli falsafah pula kata, dah akal kata. Tuhan bercakap, boleh jadi Tuhan cakap untuk orang lain macam Asy'ariyah yang ahli hadis ni. Dia pun bukan berfikir banyak-banyak. Dia falsafah nanti kata lagu tu. Kan? Tabi'ah tak ada terima juga. Mana boleh? Takkan nak kata Abu Bakar, Umar, Uthman ni layman tak dipikir kot? Kan? Awak ingat Abu Bakar tu lekeh sangat? Kan? Awak Ibn Sina lagi pandai daripada Abu Bakar pula? Kan? Ibn Sina of course dia tak ada rasa salah untuk dia kata dia lagi pandai. Atau mungkin dia kata, yalah Abu Bakar pun tahu macam aku, tapi Abu Bakar tak habaq kat orang sembunyi. Kan? Itu normal lah jawapan-jawapan ahli falsafah macam tu lah. Kan? Sahabat ni tak bercakap. Pasal apa kalau dia habaq nanti orang tak percaya. Jadi dia pun sembunyi. Habis? Takkanlah cara basuh berak, basuh kencing Nabi habaq, tiba-tiba hak cerita pasal Tuhan Nabi sembunyi pula. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kan? Kita dah belajar tafsir ayat ni. Kan? Wa ma huwa 'alal ghaib, benda ghaib Nabi tak nak sembunyi. Dia kata dia tak sembunyi apa pun. Benda-benda ghaib semua Nabi ajak. Nabi tak bakhil lah. Kan? Kalau apa kata maklumat yang sepenting ini Nabi tak habaq, Nabi tak jelaskan, atau Nabi bercakap dengan sesuatu yang bercanggah dengan akal untuk satisfy epistemic slumber yang ada pada orang awam. Jadi ini maknanya Nabi tidak datang bawa kebenaran. Nabi hanya datang untuk buat pembohongan. Dia berkata, yalah bohong sunat, bohong demi maslahah. Kan? Dari falsafah Tuhan akan bohong demi maslahah. Tuhan akan cipta illusion supaya kita nampak macam itu tapi bukan macam tu. Ini yang dipakai dalam science modern. Kan? Reality ialah apa yang di bawah daripada atom dalam kuantum. Lain daripada kuantum semuanya ilusi. Kan? Jadi benda ni memang tak boleh dipakai lah. Maksudnya bagi Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini sudah bercanggah dengan manhaj salaf. Walaupun hampa ahli hadis, tapi apa yang hampa cakap ni tak mewakili manhaj salaf. Walaupun hampa Asy'ariyah Maturidiyah, hampa kata hampa ahli sunnah wal jamaah, tapi apa yang hampa cakap dekat sini tidak mewakili pegangan salaf yang hakiki. Kenapa tak mewakili pegangan hakiki? Sebab saya kata salaf mereka tidak akan bercanggah akidah mereka dengan apa yang mereka cakap, dengan apa mereka buat.
Tak mungkin ada contradiction antara dalam kebenaran, kerana ciri-ciri batil ialah kontradik. Tanaqud zatiyah, tanaqud zati, ada self contradiction. Kalau you kata ada self contradiction, you telah menafikan kebenaran daripada Quran dan Sunnah. Nampak tak? Okey, so itulah poin yang penting kita nak bahas dekat sini. So kita kena balik kepada masalah ini. Hujah ahli kalam ni, ma la yakhlu 'anil hawadith fa huwa hadith. Kemudian daripada sini dia akan datang imtina' tasalsul hawadith ila al-madi. Ini yang kita kena rungkai persoalannya dekat sini. Kan? Jadi Ibn Taymiyah kata, mai kita tengok balik ayat Quran dengan hadis. Apa makna al-alam hadis? Ibn Taymiyah kata, hakikatnya apa yang Tuhan nak kita buktikan daripada alam ini ialah ajza'ul alam, juzuk-juzuk alam, partikel-partikel alam yang kita dapat lihat. Kan? Diri kita sendiri, anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita tahu dulu kita tak ada anak, sekarang anak kita ni ada. Diri kita sendiri, mak kita cerita kat kita, dia buat itu, buat ini. Kita tanya, masa tu cik ada kat mana? Mak kata, hang tak ada lagi masa tu. Kan? Hang tak ada lagi masa tu, mak kita kata. Kan? Kita tengok peristiwa apa, baca sejarah apa semua. Kita tahu, cikgu kata ni, masa ni hampa belum lahir lagi. Kejadian ni, cikgu pun belum lahir lagi dia. Kan? Cikgu-cikgu zaman sekarang akan cakap gitu juga lah. Zaman kami dulu tak boleh, cikgu kami tu tua. Kan? Jadi, kita tahu bahawa setiap event, setiap kejadian dalam alam ni ada dia punya beginning dan ada end dia pula. Kan? Kita akan mati. Dan datuk nenek kita meninggal. Kan? Kereta kita yang baru beli dulu, lama-lama dia dah tua, dah rosak. Dah tak ada jalan, tak apa lagi, dah gelai, dia hancur gitu saja. Pakaian kita lama-lama kita buat kain buruk. Lepas kain buruk, lama-lama dah gelai, hancur terus. Kan? Tak ada benda kekal. Makanan yang tadi tak ada, kita buat, kita adun, kita uli apa semua, kita makan, ngap masuk dalam perut, hilang. Kan? Ataupun dia rosak. Kan? Tidak ada benda dalam alam ni melainkan ada mula dan ada sudah. Pada setiap satu-satunya, setiap partikelnya. Okey? So, kalau dah setiap satu partikelnya adalah ada mula dan ada awal, kita kata al-alam hadis pada dirinya. Alam mestilah baharu pada dirinya. Tidak boleh kita kata alam qadim. Confirm dah. Kerana kalau kita pakai perkataan di falsafah alam qadim, apa makna aku ni baru ada? Terang-terang hang Ibn Sina, hang ni dulu tak ada. Kalau hang kata hang qadim, mana hang dulu dah ada dah lah. Kan? Dia tak ada begini kan, macam tadi hang kena pakai konsep tanasuh al-arwah, reincarnation of the spirit. Kan, macam pahaman orang Hindu macam Pythagoras semua kan. Kan, jadi roh tu siasat benda yang sama, tukar badan saja, saling kulit. Kan, roh tu pindah. Tapi roh tu abadi, kekal. Lepas tu di sisi ahli falsafah, ahli falsafah roh abadi, kekal. Tidak, roh adalah qadim, tidak ada mula. Kan? Dan bagi kita roh, setiap seorang kita, roh kita dicipta ketika dia tiup dalam kita. Bukannya roh tu selalu ada, lepas tu bila Tuhan dah buat badan, hang masuk dalam ni. Bukan. Bukan macam tu. Kan? Roh itu makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Persoalan roh ni besar juga, tu dalam kitab roh. Kan? Dan sebab tu nanti Ibn Taymiyah akan pakai allegory of the spirit dalam Tadmuriyah dan sebagainya. Okey. So, perkataan al-alam qadim ini batil bagi alam hadis. Sebenarnya dia adalah daruriyah. Tidak perlu kepada fikir panjang-panjang. Alam memang hadis. Tetapi hampa sekarang sudah campur dua benda yang berbeza. Kata hampa jadi pening, hampa jadi keliru. Apa dia? Pertama, cerita pasal alam.
Kedua, cerita pasal Tuhan. Dia ada dua sisi yang berbeza. Jangan campur aduk sifat Tuhan dengan sifat Adam. Tuhan tak pernah berhenti mencipta. Tuhan fa'alun lima yurid. Betul. Tuhan fa'alun lima yurid. Dia sejak dia ada, dia tak pernah duduk diam. Dia sentiasa mencipta, dia sentiasa buat. Dia sentiasa berkata-kata, ada benda yang dia cakap, ada benda yang dia buat yang kita tak tahu benda. Habis, hadis ni nak kata mana? Kita kata, relax dulu, tengok kata hadis ni. Kan? Tuhan kata, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Dalam riwayat lain kata, ma'ahu. Kan? Bersama dengannya. Lepas tu Tuhan kata apa dalam hadis ni? Hadis ni ada sambungan dia. Kita ada syarah kitab hadis ni. Kemudian Tuhan kata apa? Sambungan hadis ni. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Itu sambungan kan? Wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kull shay. Tadi baca hadis kita pertama kali kita kena baca hadis daripada awal sampai habis. Pasal mungkin dekat hujung hadis ada jawapan untuk awal hadis. Kan? Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah telah ada sebelum sesuatu sebelumnya, ataupun wala syai'a ma'ahu, dan tiada sesuatu pun bersama dengannya. Kan? Tetapi dalam masa yang sama Nabi kata wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan ketika itu, ketika bila? Ketika tak ada apa-apa ni, arasnya di atas air. Wa kataba fi dzikri kull syai', dan Tuhan tulis dalam Lauh Mahfuz segala benda. So, tak ada benda ni. Pertama kata tak ada apa. Ni sekarang ada ni. Arash di atas ayat, ada arash, ada lauh, ada qalam. Kan? So hadis ni. Lepas tu ada lagi dia kata. Sebelum Nabi cakap hadis ni, ada peristiwa dah. Ada. Kan? Nabi kata iqbilul bushra, terimalah berita gembira. Dia berkata, ya Rasulullah, ji'na nas'aluka an awwali hadzal amr. Ya Rasulullah, kami nak mai tanya engkau mula cerita benda ni. Orang Arab datang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami nak hang cerita dekat kami. Apa dia? Mula cerita. Mula cerita apa? Tengok perkataan dia apa? An awwali hadzal amri. Dia merujuk kepada sesuatu yang spesifik yang dipahami oleh orang yang bercakap dan orang dengar. Dia pun nak tanya apa? Arab bukannya cerita dia nak pergi tanya pasal whole universe, apa semua ni. Galaksi bukan. Dia nak tanya kejadian alam yang kita duduk ni, yang disebut sebagai al-alamus sufli. Kan? Kejadian langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi, bukan alam seluruhnya sekali dengan arash, dengan syurga, neraka, bukan. Dia pun bukan tanya bab ni, dia pun tanya kejadian langit dan bumi. Bila mula jadi? Apa mula-mula Tuhan buat? Kan? Itu persoalannya dia pun nak tanya. Kan? Jadi, maksud hadis ini, Ibn Taymiyah kata, Tuhan telah ada sebelum adanya langit dan bumi. Betul ke? Dan sebelum adanya langit dan bumi, arash sudah ada. Air sudah ada. Qalam sudah ada. Tuhan dah cipta benda ni lebih awal. Itu maksud. Kan? Dan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang kata, cuba hampa perhati dalam Quran dan Sunnah, pernah tak Tuhan sebut dia cipta apa-apa juzuk daripada alam ni tanpa daripada bahan sebelumnya? Tak ada. Hadis kita baca tadi,
Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma qad wasifa lakum. Jadi sebelum ada malaikat, cahaya ada dulu. Sebelum ada jin, api ada dulu. Sebelum ada manusia, tanah, angin dengan air dah ada dulu. Kan? Lepas tu orang akan tanya Ibn Abbas, Arash atas ayak, ayak atas apa? Dia kata alamat nirih, ayak atas angin. Kan? Jadi angin dah ada awal. Kan udara. Gas ke apa kita tak tahulah kan. Maksudnya elemen alam ni dah ada. Kan? Pasal Tuhan fa'alun lima yurid, dia tak pernah berhenti mencipta. Dan makna Tuhan mencipta ialah dia menukar sesuatu daripada sesuatu yang lain. Jadi Ibn Taymiyah kata, kalau kita nak tengok pandangan ahli falsafah tentang kejadian alam, hampa jangan berhenti dekat Aristotle sahaja. Kerana kebenaran tidak mula dengan Aristotle. Kan? Kita dapati ahli falsafah sebelum Aristotle, pre-Socrates philosopher, sebelum Socrates, Thales kata asal kejadian ialah air. Democritus kata daripada atom. Yang fulan kata daripada sekian. Ada yang kata daripada the four elements, api, angin, air dan tanah. Ada yang kata daripada benda yang kita tak tahu apa dia, apiron. Point dia, semua ahli falsafah yang terdahulu, Ibn Taymiyah kata, bersetuju bahawa alam langit dan bumi ni, sebab langit dan bumi ni yang boleh kita kaji. Kita tak boleh kaji syurga, tak boleh kaji neraka. Itu limitation kita. Kita ni terlingkung dalam langit dan bumi. Kan? Jangan duk pandai-pandai pergi keluar daripada tu. Kan? Jadi, kalau kita dah tak boleh, kita hadkan pengetahuan kita pada sinilah. Lain daripada itu, kita kena terima khabar daripada Tuhan. Tuhan cerita, kita terima lah. Pasal benda tu di luar daripada jangkauan pencerahan kita. Okey. Semua ahli falsafah setuju bahawa kejadian langit dan bumi ini dimulakan dengan sesuatu Tuhan cipta daripada satu yang lain. Cuma Ibn Taymiyah kata, ialah bila mereka kata, kalau macam tu api adalah qadim, atau apiron adalah qadim, ataupun monad adalah qadim, ataupun air adalah qadim. Itu tak betul lah. Pasal kita ada khabar, Tuhan kata dia pencipta, dia adalah khaliq. Kan, sebab tu bila orang tanya Taus, Tuhan di atas arash. Kan? Sebelum Tuhan cipta arash, Tuhan di atas apa? Kan? Datang dalam hadis, sahabat tanya, aina kana rabbuna? Qabla yakhluqal arsh, mana Tuhan sebelum dia cipta arash? Nabi kata fil ama, Tuhan di atas awan yang tebal. Kan? Jadi awan tu macam mana? Bukanlah awan ni, kan? Awan yang tak datang di akhirat yang Tuhan payung Bani Israel tu, kan? Jadi macam mana keadaan itu? Wallahu a'lam. Betul kata kalau hampa tanya aku lagi, sebelum awan atas apa? Wallahu a'lam, aku minta tahu. Kita boleh tekat hak Tuhan habaq ajalah. Kan? Dan Tuhan Maha berkuasa, fa'alul lima, dia boleh buat apa pun dia nak buat. Kan? Tak boleh halang dia. Kita tak boleh halang dia. Kita siapa kita nak halang dia? Nanti dia jadi orang etis. Kan? Pasal apa Tuhan suruh saya sembahyang? Dah hamba dia. Tapi saya tak suruh dia cipta saya pun. Hang ni lampau betul. Kan? Jadi orang etis selalu macam tu. Bila kita jumpa dia kata, saya tak minta pun saya dilahirkan. Pasal apa Tuhan tak tanya saya dulu? Sebelum dia cipta saya, dah hang mangkuk ayun ke apa? Kan? Dah hang tak ada. Tuhan tanya apa benda, betul apa hang untuk ditanya? Hang ni hamba. Kalau hang ada pun hang hamba. Kan? Tak ada hak untuk ditanya. Kan? Jadi banyak orang, setengah-setengah banyak budak-budak muda yang itu dia macam tu lah. Kan? Dia geram pasal pak dia hantar dia pergi jauh ngaji ke apa. Kan? Lepas tu dia tukar bapak tu jadi Tuhan, dia marah ke Tuhan. Kan? Biasa tu orang kata atheist ni adalah the faith of the fatherless. Akidah orang yang pak tak sayang. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala ungkit nikmat pada Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim ni
punca untuk jadi sesat. Kan? Madhinnatud dhalal. Tapi hang special Muhammad, hang tak ada pak, tak ada mak, tapi hang tak sesat. Jaga hang. Kan? Kalau orang lain, kalau aku tak jaga, confirm sesat. Kan? Mana ada imam-imam etis yang pak dia sayang dia? Tak ada. Baik Richard Dawkins, baik apa nama tu? Siapa empat orang tu? Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Sam Harris. Semua ni ada masalah dengan pak dia. Kan? Even Darwin. Kan? Darwin kan lari daripada college. Naik kapal biga, lari daripada pak dia. Pak dia suruh mengaji agama, dia tak mau. Kan? Lepas tu dia masuk mengaji doktor, tak kerti. Lepas tu dia lari naik kapal. Lepas tu dia membuat skup. Teori dan sebagainya. Kan? Ada masalah dengan pak. Kan? Mesti confirm. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu walaupun dia yatim, tapi dia Tuhan jaga dia. Balik puan cerita kita ni. Kan? Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Tengok, Tuhan kata arasy di atas air. Sama juga. Sebelum langit dan bumi jadi, dah ada arasy, dah ada air. Dah ada Lauh Mahfuz. Kita tak boleh bersoal. Kita tak tahu apa mula Tuhan mula-mula buat. Yang penting Tuhan ni bila dia wujud, dia tak pernah ada masa dia duduk kehajung. Tak ada. Dia fa'alun lima yurid. Dia adalah al-khallaqul alim. Sifat Tuhan adalah sentiasa ada bersama dia. Ma zala bi sifatihi qadiman, azaliyan, abadiyan. Sentiasalah dia dengan sifat dia itu qadim, azali, abadi. Kan? So Ibn Taymiyah kata, sebenarnya kalau daripada awal hampa cakap al-alam hadis ini daruriyah, kita tak datang ni bincang panjang-panjang malam ni. Masalahnya hampa sudah terpesong. Bila hampa pergi kata nak kenal alam yang hadis adalah nazariyah. Benda yang duduk dekat kita, kalau kita cari jumpa tak? Tak jumpa. Kalau saya cari kunci saya, mampu saya takkan jumpa tak mana-mana lah Ustaz Fa'alim ni. Pasal kunci dalam poket saya. Kan, berapa kali kejadian ni jadi dalam hidup kita. Tapi apa ibrah dia Tuhan ajak kita? Benda yang jelas jangan cari. Kan, aku dah jelas. Hampa jangan bercari, kalau cari sesat macam IT. Kan? Betul tak? Benda di depan tu dia cari. Kan? Dia duduk kebang kat mulut, dia cari. Kan? Sambil duduk pegang kunci kereta, cari. Mana kunci kereta? Mana? Cari satu rumah, punggah habis. Mana kunci kereta? Tengok tangan dia. Kan? Betul tak? Benda yang daruri, yang memang dah diketahui asalnya, jangan ditanya. Nak tanya apa lagi? Jangan bagi payah. Benda susah jangan dipayah-payah. Benda yang senang jangan disusahkan. Yang susah jangan buat senang. Kan? Jadi itu konsep jelas. Jadi masalah mereka ni, benda yang sepatutnya daripada awal mereka kena tutup pintu safsatah, pintu pemikiran yang melalut. Sebab Nabi sebut la yazalun nas yas'alun. Manusia ni akan datang satu penyakit di akhir zaman. Nabi kata dia suka bertanya banyak benda. Yas'alun. Hatta yuqal, sampailah sekali mereka akan tanya soalan. Allahu khalaqal khalq. Allah kan cipta semua benda, semua makhluk. Faman khalaqa Allah? Siapa cipta Allah? Akan datang soalan ni. Datanglah soalan ni. Ada kat Malaysia ni beberapa orang tanya soalan ni. Orang IT sentiasa tanya soalan ni. Kan? Nabi kata faman wajada dhalika falyantahi. Siapa dapat perasaan itu, berhenti, stop, jangan melalut. Itu tanda dia sudah fikir melalut. Fikiran dia sudah keluar daripada batas kewarasan. Sebab hakikatnya benda itu dah bercanggah dengan ilmu daruri. Sebab kita ni makhluk, ilmu kita ada mula, ada tapak, ada foundation. Kalau kita lebih pada foundation itu, kita punya ilmu sudah jadi rosak. Nah, sebab Allah Ta'ala wujud dia tidak ada mula, wajib. Yang kita kena tanya ialah, kita tak kata semua benda ada yang menjadikan. Itu salah. Siapa kata? Tak siapa kata. Itu hampa yang reka orang etis. Kita kata kullu hadithin, setiap benda yang dulu tak ada sekarang ada.
Kan? Kita kalau balik rumah kita, kita dapati rumah tu macam dalam keadaan yang kita tinggal. Okey, kita okey je. Tak adalah kita nak pergi cek-cek pula. Kan, tak ada. Yang kita kalut apa? Tiba-tiba ada rumah tengok selerak. Yang tu kita kalut lah. Pasal mesti ada sesuatu yang berlaku dalam rumah. Kan? Dan bila berlaku sesuatu dalam rumah, kalau kita balik tengok rumah kita duduk selerak atau berubah daripada apa yang kita susun asal, kita akan cari pembuat. Kan? Sama ada orang buat ke, apa orang masuk pencuri ke, apa ke. Kan? Ataupun siapa-siapa balik awal pada kita akan diubah. Kan? Itu kemungkinan yang tak dapat lari. Kan? Dan kalau kita tanya orang etis, ataupun awak lebih sanggup terima di sana ada naga masuk dalam rumah, putar balik rumah hang. Okey, orang etis tu mungkin mimbabil inat, dari segi dia tak mau terima. Dia akan kata, ya, saya terima ada naga. Kod mana pun nak buat ke dia. Hang terima naga ke, ulat kepala 7 ke, hang terima ada muhdis, pembuat. Tak kira lah apa benda yang buat. Jadi hang tak boleh lari daripada ni, benda ni. Yang ni fitrah. Yang ni fitrah. Dan hang kalau balik rumah hang tak ada kejadian yang tadi, hang takkan cari. Pasal dia dalam keadaan asal. Kan? Tapi al-alam hadis ini juga sebenarnya sama dengan yang atas, daruriyah. Dan kalaupun kita nak berdalil dengan benda ini, kalaupun perlu kepada adillah kerana berlaku, kerana di sini kita kata al-alam hadis ini berlaku padanya kegelinciran manusia. Betul, kita tak nafi. Manusia lebih ramai tergelincir dekat sini daripada sini. Kalau dia tergelincir pada mukadimah pertama, the first premise, yang ni orang nampak je lah, dia ni tak gila. Kan? Ataupun dia memang sengaja nak lawan pemikiran yang sihat. Berbanding yang ini. Yang ini memang kita dapati ahli-ahli falsafah yang hebat-hebat, yang mendakwa dia pun ahli akal yang hebat-hebat pun tergelincir dekat sini. So memang Ibn Taymiyah kata kadang-kadang kita kena cari dalil. Tetapi dalilnya ialah dengan kita melihat kepada ajza'ul alam. Kan? Ajza'ul alam. Jadi sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah kata kita kena kata ma kana juz'uhu hadithan fahuwa hadith. Kan lebih selamat. Benda apa yang juzuk-juzuk partikelnya adalah baharu, dia baharu lah. Sebab alam ni bukan sesuatu yang lain. Alam ni dia bukan macam satu benda, lepas tu kita duduk di dalamnya. Bukan. Bukan macam tu. Kan? Bukan macam itu. Alam ialah himpunan benda-benda ni lah. Benda-benda ni, himpunan partikel kita, pokok, ayam, ikan, itik, udang, apa semua ni. Inilah alam. Kan? Jadi alam ni hanyalah perkataan isim kulli untuk merujuk kepada benda keseluruhan. Kalau kita kata bangunan yayasan ta'lim, apa dia yayasan ta'lim? Keseluruhan benda ni lah. Bukan bilik apa semua ni duduk dalam satu tempat, nama dia bangunan yayasan ta'lim. Itu yang kita bincang, itu masalah masa dengan tempat. Ahli falsafah bila dia faham ini adalah space time yang melingkungi benda, dia bagi dia alam ni adalah space time. Jadi kita duduk di dalamnya. Kalau dah space time ni qadim, macam kata Aristotle, alam qadim lah. Itu masalah. Ibn Taymiyah kata space time bukan macam ini. Space time ini ialah inilah setiap benda dan pergerakannya. Kan? Itu yang kita bincang space time lebih awal. Syubhat dia dekat situ. Pasal dia nak maksudkan dengan alam ni ialah space time ni. So bila dia kata God is transcendent, bersifat atas, tidak terikat dengan masa dan ruang. Tuhan di luar daripada alam. Kan? Tapi bagi kita space time bukan alam.
Kan alam bukannya space time yang melingkungi. Betul. Macam Einstein bagi dia alam qadim. Betul, dia ada fabric space time. Kan macam fabric, macam kain dia. Jadi kita duduk sini. Kan? Jadi kalau kita buah bola besar, kain ni nanti melendok. Kan? Bila kain tu melendok, bila kita baling bola bulat ke tepi, benda tu akan melingkar. So itulah gravity. So dia terbayang macam space time tu sesuatu. Kan? Bukan. Kan? Jadi partikel alam ini setiap satunya adalah hadis. So alam adalah hadis. Maka la juz'u hadisan huwa hadis. Sebab alam ni adalah ajza, tersusun daripada juzuk-juzuk ni. Kan? Bukannya dia sesuatu, kemudian benda-benda lain itu duduk dalamnya. Tak betul. Kan? Orang wahdatul wujud pula kata Tuhan tu sendiri space time. Jadi kita duduk dalam Tuhan, lingkup dulu. Tak betul ya? Ta'ala Allah ma'a qawlihim 'uluwan kabira. Jadi Ibn Taymiyah kata untuk membuktikan alam ini hadis, kita kena lihat kepada kejadian alam setiap satu. Sebab tu dia kata nafsul huduth yadullu ala al-muhdith. Semata-mata benda itu baru jadi, dulu tak ada, sekarang ada, menunjukkan dia ada pembuat. Dan huduth tu sendiri daruri depan mata kita. Tak perlu cari dalil. Pasal kita sendiri. Semata-mata aku tahu dulu aku tak ada, kemudian aku ada. Dan confirm mak pak aku bukan cipta aku. Jadi siapa cipta? Tuhan. Ya. Itu orang India tu cari dalil. Dia kata mana dalil? Tu rambut hang, kuku hang dalil. Kan? Minggu lepas hang gerak, minggu ni dia panjang. Siapa bagi panjang? Hang bagi panjang? Tak. Kalau hang bagi panjang, hang boleh kontrol. Kan? Jangan bagi kuku hang panjang, try tengok. Jangan bagi diri hang tua. Tanpa cari makan tonik ke, makan apa ke, buah susuk ke, tak payah. Kan? Habaq je, aku nak stay young. Macam tu je. Hang stop umur hang tengok kalau boleh. Jadi hang tak kawal diri hang. Hang mudabbah, ditadbir. Hang tak boleh kawal pergerakan usia, pertumbuhan, perkembangan tubuh badan. Tak boleh kawal. Kan? Itu dalil kau ada Tuhan yang mengawal, yang mencipta. So dalil Tuhan, kewujudan Tuhan bersifat daruriyah fitriyah. Itu maksud Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bila kita kata kewujudan Tuhan itu fitrah. Maknanya dia tak perlu kepada dalil yang panjang-panjang lebar. Diri kita sendiri, perubahan diri kita itu, perubahan itu menunjuk kepada adanya yang mengubah secara langsung, mubashir, tanpa kita perlu cari dalil lagi bahawa alam ni berubah. Nak cari dalil pun memang berubah pun. Nak cari dalil macam mana lagi? Seolah-olah hang minta apa dalil sekarang siang. Kita kata dekat dia tu ada matahari. Apa dalil itu matahari? Yang sudah. Kalau dah macam itu, payah untuk kita bagi saf-safah. Kan? Kalau ulama ahli kalam dia kata, orang saf-safah ni cara kita nak buat, kita ikat dia, tangkap dia, kita remote dia ramai-ramai. Kan? Lepas tu kalau dia kata apa buku aku? Kata apa dalil kau buku yang? Kan? Tanya dia balik itu kan. Kalau dia kata mesti apa ikat aku, tanya dia apa dalil kami ikat? Kan? Betul boleh ikat. Maksud dia kata setiap benda nak kena dalil. Dalil kepada dalil tak boleh. Okey. Habis yang ini imtina' tasalsul hawadith ila al-madi. Macam mana kita nak jawab? Kita kata yang kita nak cerita ni apa? Alam ke Tuhan? Pertama kita kata tasalsul, infinite progress atau regress kepada sesuatu kejadian. Sama ada yang progress atau regress itu ialah sebab, cause, punca atau pembuat. Macam kalau kita duduk dalam circle ataupun kita baris buat satu barisan panjang, tentera. Lepas tu dia kata kepada orang depan sekali, jangan tembak sampai orang belakang kata tembak. Kan?
Jadi orang belakang duduk belakang dia pun kita kata hang jangan bagi tahu dia tembak sampai orang belakang hang kata tembak. Dan seterusnya. Kalau susunan barisan tu tidak ada sudah, tidak ada the source of command yang berhenti pada dia, yang dia tak perlu terima arahan daripada sesiapa. Dia sendiri yang ada power boleh bagi arahan, tak ada perlu arahan siapa-siapa. Agak-agak tembakan itu akan berlaku lah? Takkan berlaku lah. Kan? Pasal dia kena tunggu arahan, tak berhenti. Kan? Jadi kod mana pun kita kata mesti kena berhenti kepada sesuatu yang dia tidak menerima arahan daripada luar. Walillahil mathalul a'la. Alam ni setiap kejadian perlukan kepada punca, sebab kita kata tadi perlukan kepada madah, bahan. Kan manusia jadi daripada tanah, tanah jadi daripada sekian, sekian jadi daripada sekian, sekian daripada sekian. Sampailah kalau kita kata zaman sekarang ni teori apa? String teori, teori tali. Kan? Habis tu string itu, kalau lah betul ada, kita kata bilang kan, kalau betul ada, kan? String tu, siapa jadi? Dia kata dah, bila string ni bergetak jadilah, siapa getak ada? Itu point dia. Pasal getaran ni adalah cause. Kan, kamu kata bila string yang ada dalam quarks bergetar, lalu getaran itu mengubah bentuk dia, maka bentuk itu yang akan mencetuskan perubahan kepada sel, dan sel akan berubah bentuk benda yang di luar dia. Kalau suruh benda tu, kalau siapa tak kata betul-betul. Kok mana pun hampa buat lah, hampa buhlah teori tali ke, teori apa kayu ke, teori apa pun, kan, hampa tak boleh nafi Tuhan. Kan, so orang saintis sekarang dia cari macam-macam teori dalam sains. Dia pun nak cari theory of everything supaya kita boleh rampas kuasa daripada Tuhan. Overthrow Tuhan. Kita tak boleh, takkan boleh. Kan, pasal hang boleh overthrow orang yang bukan letakkan diri dia sendiri atas takhta tu. Kan? Pada menteri jadi boleh, bisa kita undi dia. So kalau kita undi dia masuk, kita boleh undi dia keluar. Kan? Tapi kalau Tuhan, siapa lantik dia Tuhan? Tak ada siapa, dia yang Tuhan. Macam hang juga makhluk, hang buat ni macam mana pun, hang tak boleh ubah status hang daripada makhluk jadi bukan makhluk. Kan, itu adalah hakikat. Kan? Jadi point kita kata tasalsul ini, kalau kamu nak maksudkan ialah tasalsul al-fa'ili, pembuat, atau al-mu'athirin, yang memberi kesan kepada sesuatu kejadian. Ya, tasalsul fa'ili ni tak boleh. Mesti dia kena berhenti pada satu kejadian. Tetapi kalau tasalsul itu tasalsul hawadith, kejadian, event, kepada pembuat, ini perbuatan si pembuat, bahawa si pembuat ni dia sentiasa buat, tak pernah berhenti, itu bergantung kepada zaman wujud dia. Hang sebagai makhluk, sebab hang ada mula, memanglah perbuatan hang kena ada mula. Bila hari hang mula berjalan, tu mak hang boleh ingat. Bila hari pertama hang makan nasi, ada dalam sejarah hidup hang. Kan, hari pertama hang mula berdiri, hang mula duduk. So setiap kejadian ni ada mula, starting dia. Pasal sebelum tu hang tak boleh buat benda ni, hang tak ada pun. Kan? Allah Ta'ala, dia mana ada mula. Kan? Syekh Muhammad kata, la kaif wala mata. Tak ada macam mana, tak ada bila. Hang tak boleh tanya bila Tuhan start cakap, tak boleh. Kan? Hang boleh tanya mak hang, bila cik mula cakap tu? Mak dia kata, aku ingat hang masa tu umur setahun tengah kot. Masa tu puji guru hang sebut, dia kata, itulah start hang cakap. Dia bukan cakap betul pun. Kan? Itu start cakap. Kita boleh start cakap pasal apa? Pasal kita dulu tak bercakap. Tuhan Azza wa Jalla, dia ada dia tak ada mula satu hari. Kan? Lepas tu, dia bukan ada masa dia start cakap. Dia memang boleh bercakap. Boleh melihat, boleh membuat, boleh mendengar. Kan? So tak ada tanya Tuhan. Bila Tuhan start cipta, tak boleh tanya. Pasal dia tak ada start, dia tak ada beginning. La kaif wala mata. Tak ada cara, tak ada bila. Kamu tak boleh tanya Tuhan macam mana, bila.
Kan? Bila hang start cipta ya Allah? Tak boleh tanya. Pasal kalau Tuhan abang apa, hang tak tahu. Pasal dia memang tak ada bila, tak ada mula. Kan? Tak ada mula. Tuhan tak ada mula. Sebab tu Tuhan kata huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nabi kata Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay. Ya Allah, engkaulah yang awal. Tiada sesuatu pun yang mendahului engkau. Inilah maksud kana Allah wa lam yakun syai' qablah. Tak ada benda yang wujud dulu daripada Tuhan. Tak boleh. Tuhan mesti dulu daripada dia. Pasal setiap partikel benda yang wujud dalam alam ni dicipta oleh Tuhan. So every particle dalam alam dulu dia tak ada. Dia diadakan oleh Tuhan. So dia tak ada walaupun dia sentiasa ada. Kalau kita nak faham contoh yang paling famous tasalsul ni ialah ayam dengan telur. Okey. Kalau kita kata ayam daripada telur, telur daripada ayam. Ayam daripada telur. Telur daripada ayam. Kalau macam itu sampai mampu tak nak mula. Faham tak? Ini dipanggil syubhat ayam dan telur. Ini maksud tasalsul ni. Benda ni kita dengar dia hari, kita tak tahu istilah dia. Kan? Daripada kecil kita dengar ni, daripada sekolah. Kan? Jadi kita kata kok mana pun mestilah ayam ini mula kejadian dia bukan daripada ayam maupun telur. Itulah Tuhan. Tak kira lah Tuhan nak cipta ayam dulu kan, telur dulu kan, tu kita tak tahulah. Kan? Walaupun dari segi kias kita kata Tuhan cipta ayam dulu, pasal Tuhan cipta manusia dulu baru benih dia. Kan? So ayam yang mula-mula tu tak boleh dihasilkan daripada telur juga. Dia mesti dihasilkan daripada benda lain dicipta oleh Tuhan. Dan dia kena berhenti dekat situ. Tapi Tuhan sebelum dia cipta ayam kita apa? Itu macam-macam lah, tak boleh dia tanya. Perbuatan dia. Sebelum dia cipta Adam, dia cipta jin. Sebelum jin malaikat. Sebelum malaikat, ada lagi Tuhan cipta arash. Sebelum arash ayak. Sebelum ayak apa? Angin. Sebelum angin macam-macam lah, kita pun tak tahu. Tuhan dia tak boleh, dia tak berhenti. Pasal dia Al-Khallaq, dia adalah Al-Fa'al. Kan? Dan itulah sifat kesempurnaan Tuhan, bahawa dia sentiasa mencipta. Kan? Sentiasa dalam keadaan mencipta. Macam mana dia takkan berhenti mencipta sampai masa depan. Syurga ni tak pernah berhenti daripada kejadian baru. Kan? Ayak dia tak pernah habis. Tanah tak pernah susut. Walaupun bila kita makan, kalau kita minum ayak segelas dalam syurga, ayak kita minum tu habis tak? Habis. Dia ada end dia. Selagi kita minta ayak baru, Tuhan bagi ayak baru. Ayak baru yang kita nak minum tu ada mulanya. Tuhan baru cipta untuk kita dengan rasa yang baru, walaupun rupa sama, dengan esensi yang baru, dengan zat yang baru, dengan sifat yang baru. Lepas tu bila kita dia masuk dalam perut kita, habis, hilang. Dia musnah dalam perut kita. Kan? Dan kita sendiri duduk dalam syurga. Betul tak? Kita kena renew setiap hari Jumaat. Betul tak? Orang lelaki nanti kena pergi pasar, baru jadi tambah balik muda. Kan? Bila balik rumah bini kata, "Amboi, makin handsome nampak ni." Kan? Kita pun tengok bini kata, "Hai, makin cantik nampak." Kan? Setiap hari Jumaat tu hari renew. Lepas tu kita takkan tua-tua lah. Kan? Tu kita baca dunia Ibn Qayyim tu cerita dalam syurga kan. Orang buat apa hari Jumaat di mana. Kan? Kena tahu tu. Kan? Kita bertambah iman lah. Kan? Tuhan sesat ini bukan kalau Tuhan biar dekat kita sendiri duduk dalam syurga, memang confirm kita akan tua. Kan? Makhluk tak boleh kawal, tak boleh tahan umur dia. Lepas tu kita kata dalam syurga, kita percaya syurga tu kekal. Bukan sebab syurga tu boleh kekal, tapi sebab Tuhan kekalkan dia. Memang makhluk pada dirinya sendiri tak ada kekal. Kan? Lepas tu kita minta ke Allah Ta'ala, "Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Sebab kalau Tuhan biar dekat kita, diri kita sendiri, dia tak jaga kita, walaupun sekelip mata jahanam kita. Jantung kita berhenti terus. Jantung tak boleh berdegup tanpa Tuhan kekalkan sistem degupan jantung dia. Kan? Kalau Tuhan tak ambil tahu, Tuhan lepas tangan, Tuhan lepas jantung kita macam tu, matilah kita. Habis, stop. Kan? Jantung tak boleh pergi. Kan? Itu point kita sebut. Jadi kita ni memang Tuhan cipta, sampai satu masa dia akan
degenerate, dia akan habis, musnah, fasad. Tapi Tuhan akan terus mencipta dan mencipta. Jadi syurga dengan neraka tak putus nikmat dan azabnya. Tak putus nikmat syurga, tak putus nikmat dan azab neraka. Tak putus azab neraka. Kullama nadiyat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka terbakar habis, Tuhan kata kami ganti kulit baru supaya mereka rasa azab. Sebab kulit yang boleh rasa. Kalau kulit dah terbakar, kita tak rasa. Tapi Tuhan akan cipta kulit baru dan kulit baru dan kulit baru. Jadi dia akan terseksa sampai tak ada habis. Nah, ahli syurga pun Tuhan akan cipta. Kan? Orang yang terakhir masuk syurga, Tuhan bagi dekat dia dunia dan 10 kali ganda dunia. Lepas tu dia minta itu, minta ini, sampai dia pun dah kali habis dah. Tak tahu nak angan-angan apa dah. Tuhan akan ilham dekat dia setiap hari benda apa dia nak minta. Kalau dia sendiri nak minta, habis. Dia habis angan-angan, putus. Dia pun tak tahu nak minta apa dah. Dah dapat dunia 10 kali ganda. Nak buat macam mana? Nak apa lagi lah, kita pun tak terbayang lebih benda tu. Kan? Tapi macam mana dia boleh duk minta lagi lepas tu, walaupun dia dapat dunia dan 10 kali ganda dunia? Pasal Tuhan duk ilham dia dari hari. Minta lagi ini, minta lagi itu. Kan? Bayangkan ahli syurga pun, kalau Tuhan tak renew dia punya ilham dia tak tahu nak minta apa lah. Kan? Sampai terus tu. Jadi kita kata setiap kejadian alam ni perbuatan Tuhan. Kalau kita tengok dari sudut perbuatan Tuhan, itulah kita kata dia memang tak ada mula. Tapi bila kita nak bercakap tentang alam sebagai dalil kewujudan Tuhan, kita kena tengok tentang alam. Jadi alam ni dia fakir. Dia perlukan kepada pencipta, perlu kepada pentadbir, perlu kepada penyusun, perlu kepada penjaga yang memberikan dia rezeki, perlu kepada Ar-Razzaq, Al-Muhaimin, Al-Qahir, perlu kepada Al-Khaliq, perlu kepada Al-Hakim yang akan memberi dia apa yang patut dia dapat. Perlu kepada Al-Hadi, yang mana ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok kepada alam pada juzuk dia, maka betul lah kita akan dapat dalil ni sahih, tanpa jadi sekabut dengan benda-benda yang lain. Nah, jadi itulah yang kita dapat bincangkan dalam persoalan ini. Biasanya dan berkira kita macam yang lalu. Ahli kalam, ahli falsafah ni, maknanya in the first place dia rasa Allah tu ada permulaannya, dia sama dengan makhluk. Itu yang keliru tu kan? Ya, betul. Itu yang poin di sini keliru. Padahal kita Allah tu tepi, formula lain dah dengan Allah. Yes. Makhluk ni perkiraan lain dari segi sebab musabak dia kan? Ya, betul. Jadi dia kalau sebab Allah adalah ada kos penyebab. Ada kos sebab. Jadi kalau ahli kalam pun seolah terpengaruh dengan melalui pasal dia terpengaruh. Jadi itu yang dia keliru tu. Yes, betul. Pasal dia ingat Tuhan kena ada mula. Kan? Lepas tu jawapan ahli kalam tadi, dia tak terfikir konsekuensi dia. Dia ingat dia nak selamatkan Al-Quran dan Sunnah daripada serangan ahli falsafah. Tapi ahli falsafah ni licik, pandai. Kan? Macam orang etis kan, dia pandai. Kan? Orang kata hampa ni orang Islam mundur. Kan? Tengok kami, Tuhan pun tak percaya, jantan kahwin jantan, tapi kami maju. Dia kata. Kan? Majulah sangat. Kan? Sekali main penyakit, hampa yang mati banyak kali. Kan? Jadi kita kata sama juga konsep dia. Dia nak jawab, dia terpengaruh tu bukan sebab dia terima falsafah, tapi sebab dalam masa dia nak jawab tu dia tergelincir jawapan. Kan? Dia pergi terima sebahagian muqaddimah ahli falsafah. Kan? Sepatutnya bila ahli falsafah mai dekat dia, kata dekat dia, alam ni qadim hantar. Dia terus kata dekat ahli falsafah, hang mengarut. Padahal hang pun ada tarikh lahir, hang qadim betul lah mana? Dia terperangkap. Dia terperangkap daripada awal. Tapi tak mesti hadis ni pula tak tepat kan? Yes, lepas tu bila faham, lepas tu itulah sama. Lepas tu kesalahan ni punca dia, yang pertama daripada kesalahan qiyas. Ulama kata punca sesat, qiyas salah, maksudnya cara fikir salah. Yang kedua, istidlal tak betul. Faham ayat pun salah. Faham ayat pun salah. Faham hadis pun salah, tak betul. Kan? Jadi dia tak tengok nas antara awal dengan akhir.
nas lain dengan nas lain yang mentafsirkan. Jadi kadang-kadang bila dia tengok secara partial macam itu, sebab apa dia tengok partial tu? Sebab dia dah terkena syubhat daripada awal. Kan? Sebab tu sebelum daripada Thomas Kuhn, Aristotle pun dah sebut kan, dia kata benda tu berdasarkan ilmu manusia ni dipengaruhi oleh paradigma, sudut dia tengok benda. Kalau dia dah duk baca ayat Quran dengan hadis ni berdasarkan tafsiran yang dah diberi oleh ahli falsafah, memang dia jam lah. Sebab tu ada orang baca Quran, dia tak dapat hidayah. Pasal apa? Pasal dia dah ada tafsiran awal, dia bawa mai. Dia dulukan akal. Dia dah buat rumusan. Lepas tu dia baca ayat Quran, bagi dia ayat Quran mesti comply dengan apa yang dia dah cakap awal. Sepatutnya kita bila baca Al-Quran, kita dalam keadaan kosong. Kita nak dapat ilmu daripada Quran, bukan kita nak pergi imply ilmu daripada Quran. Dia prajudi lah. Ya, sebab tu ulama kata tafsir Quran hanya sahih kalau ia datang daripada Quran kepada wujud. Kalau daripada wujud kamu pergi bubuh dekat Quran, salah. Songsang. Kalau hang kata pasal apa, hang tafsir ayat ni macam ni, pasal sains kata, salah. Tak betul. Kan? Pasal apa hang tafsir ayat ni macam ni, pasal ahli kalam kata, salah. Kan? Sepatutnya hang bila tengok Quran, hang tengok Quran dulu. Quran kata apa? Apa maksud dia dari segi bahasa Arab? Apa hadis Nabi yang mentafsirkan ayat ini? Apa yang sahabat ketika ayat tu turun, apa yang mereka faham? Apa peristiwa, sebab nuzul dia? And then you boleh buat kesimpulan kalau ada kejadian alam ni yang sama dengan maksud ayat itu sebagai ibrah. Tu aja. You tak boleh pergi kaji alam dulu, lepas tu you nak tempel dengan Quran. Tak boleh. Itu yang masalahnya. Sebab Tuhan dah bagi contoh. Tuhan dah bagi contoh pada sahabat. Dan Yes. Tuhan dah sebut. Atau bahasa tu. Ya. Ikut sahabat. Tapi dia pusing. Pasal, yalah, mereka syubhat mereka. Pasal apa mereka tak mau ikut sahabat, tapi mereka rasa syubhat yang datang ni baru. Ni kadang-kadang ni masih berjadi pada orang. Dia kata sahabat syubhat ni tak ada zaman dia. No. Walaupun syubhat ni tak ada di zaman dia sebiji macam itu, tapi you kena tengok, mereka mesti meninggalkan kaedah, usul, asas yang you boleh guna. Jadi itu yang Ibn Taymiyah buat. Ibn Taymiyah, dia tak kata ulama salah memang bincang benda ni. Setengah orang kata Ibn Taymiyah ni pandai-pandai kata kat salah. Mana ada salah tak bincang ni alam qadim hadis ni. Kita kata memang dah tak bincang macam hang bincang sebiji-sebiji ni. Tapi dalam perkataan dia, dalam tafsiran dia, ada usul asas yang dia tinggal, yang kalau hang implement, sama lah macam dalam fiqh. Dalam fiqh dia boleh faham tak? Kan? Ada kata memanglah, walaupun zaman Nabi, zaman sahabat tak ada peristiwa-peristiwa baru yang berlaku di zaman kita, tapi dalam perkataan Nabi kita boleh istinbat hukum. Macam itulah juga dalam akidah pun. Bila datang syubhat ahli falsafah, dia pun rasa tak boleh lah, Quran tak bincang buat ni. Ini masalah. Kan? Dia kata Quran tak bincang lah masalah alam qadim hadis ni. Tapi kita dapat syubhat ni daripada Ibn Sina. Dah abad ke-6 Hijrah. 500 lebih. Kan? Macam mana? Jadi kita kata, relax dulu. Memanglah dia tak ada. Tapi dalam Al-Quran mesti ada panduan. Mesti ada istinbat ayat yang kau boleh guna untuk jawab syubhat ini. Daripada tafsiran salah, daripada hadis Nabi SAW. Sepatutnya macam itu. Cara kau, macam mana kau muamalah dalam hukum fiqah. Sama lah kau kena pakai dalam hukum akidah. Macam Imam Ahmad buat lah. Ya betul. Macam tu lah Imam Ahmad buat. Macam itulah juga Ad-Darimi, macam tu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah berani kata apa yang dia ijtihad ni ialah manhaj salaf. Seorang kata macam mana manhaj salaf? Salah tak cakap. Memang dia tak cakap, tapi Ibn Taymiyah kata salah ni bukan apa yang dia cakap saja, tapi apa yang kita istinbat daripada pahaman dia, itu adalah manhaj dia. Kan? Sebab salah bukan tinggal kepada kita hanya benda saja, fatwa hukum saja. Cara pendalilan hukum tu dia tinggal dekat kita. Macam mana ulama bentukkan usul al-fiqh? Macam ni Imam Syafi'i dapat usul al-fiqh? Berdasarkan Imam Syafi'i tengok cara ulama tabi'in dengan tabi'in istinbat hukum. So sistem tu ada walaupun dia tak sebut. Walaupun tak ada sebelum ulama mazhab, sebelum Imam Syafi'i tak ada lah ulama kata dalil kita mula-mula Quran, mula hadis, betul ijma', betul qiyas.
Tapi berdasarkan proses pembentukan hukum daripada zaman Nabi sampai ke zaman tabi'in, inilah sumber yang berlaku. Dan inilah tertib yang mereka pakai. Dah ada di sini. Ah, Sudah ada di situ. ya. Itu poin kita. Kan, jadi sebab tu kalau kita kata manhaj salaf, kita jangan sempitkan dia kepada apa yang salaf kata. Itu yang ahli Asy'ariyah Maturidiyah dia kata, kalau kita kata salaf sahaja tak boleh, saya kata. Pasal apa? Salaf tak bincang semua benda. Kena faham maksud kita manhaj salaf bukan sekadar apa yang dia cakap. Di sebalik percakapan dia tu, daripada selain daripada nas dia, ada dia punya mafhum dia yang kita boleh istinbat, mafhum muwafaqah dia, mukhalafah dia, yang kita boleh ambil iktibar. Macam hang ijtihad daripada fatwa Imam Syafi'i. Lepas tu hang boleh kata hukum sekian-sekian yang berlaku pada tahun 2025 menurut mazhab Syafi'i ialah sekian. Imam Syafi'i bukan hidup 2025. Tapi macam mana hang boleh nisbah benda ni kepada mazhab Syafi'i? Sebab hang istinbat hukum ni berdasarkan kaedah Imam Syafi'i. So sah hang nisbah pada Syafi'i. Dan Syafi'i itu salaf lah. Kan? So samalah kaedah dalam akidah pun sama juga. Kan? Akidah lebih lagi, akidah bukan benda baru pun, syubhat saja. Bukan benda tu bukan betul-betul pun, syubhat saja. Hanya datang untuk goncang-goncang saja. Dia bukannya betul-betul baru pun. Dan setan pun kita tahu daripada zaman Ibn Sina sampai lah, dia bukan ada syubhat. Dia duduk settle benda yang sama. Nanti kita akan tengok syubhat sains. Sama juga, benda yang sama akan ulang benda ni. Tukar ayat bagi orang putih sikit, bagi Latin sikit, nampak macam gempak sikit. Tukar pun nama quantum apa sikit-sikit, dah benda yang sama ulang. Duk cerita pasal alam qadim, alam hadis, benda yang sama. Kan? Kalau kita cerita dia kata space time ni macam ni. Einstein tukar sikit, buat nama fabric sikit, lepas tu kita pun gabut. Kan? Dan syubhat dia itu jugalah. Kan? Bukannya ada benda baru pun. Setan pun bukannya Tuhan nak bagi dia ilham banyak-banyak juga. Setan sama. Kan? Ilham yang Tuhan bagi dia kata. Takkanlah kita nak kata Tuhan duk ilham dekat setan tu sampai tak berhenti. Kan? Tuhan rahmat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Tuhan ilham kepada kita benda baik lebih banyak daripada Tuhan ilham dekat setan benda jahat. Kan? Dan Tuhan kalau dia ilham dekat setan satu keburukan untuk dia hasut kita, Tuhan akan ilham kepada orang mukmin jawapan kepada benda tu. Dan lebih baik lagi. Kan? Jadi itu kita kena yakin dengan Quran tu yang penting. Yakin dengan Quran dengan hadis daripada awal. Dan itu yang kita dapati ada pada ulama ahli sunnah wal jamaah macam Ibn Taymiyah dan lain-lain. Dia punya yakin kepada Al-Quran sebagai solution itu cukup mantap dan cukup utuh. Dia tidak berganjak walaupun seinci. Ini ahli kalam Ar-Razi baru tafsir ayat Hudan lil Muttaqin dah sebut dah. Dalam Quran tidak ada dalil wujud Tuhan. Habis. Kalau dah awal-awal lagi hang dah bagi impression macam tu, dalam Quran tidak ada dalil wujud Tuhan. Habis ya. Sedangkan wujud Tuhan ni lah paling besar sekali. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. La tafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.